Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris. Anda sedang menonton Fokus Minggu Depan, di mana seperti biasa kita akan memberikan sedikit preview atau pratonton pada berita yang kita jangka akan terus mendominasi berita sepanjang minggu depan. Tapi Fokus Minggu Depan jam ini dimulakan dengan berita yang baru sahaja kami terima pada detik ini, iaitu membabitkan penubuhan jawatan kuasa siasatan bagi insiden melibatkan pegawai tinggi kerajaan. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Zulkifli Ali dalam satu kenyataan media yang dikeluarkan sebentar tadi berkata, selaras dengan arahan Perdana Menteri dalam mesyuarat Jemaah Menteri pada 5 Ogos lepas, satu jawatan kuasa siasatan ditubuhkan bagi menyiasat dakwaan insiden melibatkan seorang pegawai tinggi kerajaan dan pegawai imigresen di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur atau KLIA yang berlaku pada 3 Ogos lepas. Jawatan kuasa ini akan bersidang secepat mungkin dan dianggotai oleh pertama sekali pengerusinya Tan Sri Idrus Harun, Peguam Negara, kemudian Tan Sri Akril Sani Abdullah Sani, Ketua Polis Negara, Ketua Audit Negara Datuk Seri Nik Azman Nik Abdul Majid, Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki. Jawatan kuasa ini bertanggungjawab untuk mengendalikan siasatan secara terperinci bagi memberi pengadilan sewajarnya kepada kedua pihak. Hasil dan syur siasatan akan dibentangkan kepada Perdana Menteri untuk pertimbangan selanjutnya. Baik, kita kembali kepada fokus minggu depan. Di mana seperti biasa, sudah beberapa episod sebelum ini kita bincangkan banyak kali berkenaan kenaikan harga barang. Dan kita tidak boleh lari daripada hakikat bahawa topik ini kita jangka akan terus mendominasi dada akhbar dan tajuk berita di televisyen maupun di atas talian untuk beberapa minggu sekurang-kurangnya akan datang, jika tidak beberapa bulan. Tapi yang menariknya pada kali ini adalah kita melihat pemerhatian secara umum, harga kebanyakan bahan mentah sudah pun stabil, tapi aduannya dan keluhannya adalah harga produk akhir seperti makanan di kedai dan restoran dan sebagainya masih lagi kekal sama. Ada yang menyamakannya dengan situasi satu masa ketika dahulu, iaitu harga minyak naik, barang naik, harga minyak turun, harga barang tidak turun. Apa yang kita berjangkakan berkenaan dengan tren pergerakan harga barang dalam minggu depan dan juga minggu-minggu akan datang? Seperti biasa, saya mau bersama dengan penganalisis ekonomi Profesor Madya Dr. Yusof Saari. Pertama sekali, Prof, kita lihat setakat ini, kita nak bercakap berkenaan dengan tren pergerakan harga barang. Ada yang mendakwa bahawa harga akhir di kedai-kedai makan dan sebagainya masih lagi sama walaupun harga bahan mentah sudah dapat dikurangkan atau sekurang-kurangnya distabilkan. Setakat ini kita lihat pungutannya seperti kata orang anekdotal. Mungkin ada kes-kes terpencil. Tapi berdasarkan pemerhatian dan juga penyelidikan Prof, adakah situasi ini masih lagi adil untuk kita katakan masih lagi meluas? Harga barang, end product masih lagi tidak turun walaupun harga bahan mentah dan komoditi sudah dapat kita stabilkan? Baik, terima kasih Luqman ya. Kalau kita lihat daripada apa yang dijangkakan oleh ekonomi sendiri pun sudah jelas bahawa kita ada situasi yang kita panggil bahawa price sticky, iaitu harga yang melekit ataupun melekat ni. Situasinya ini menggambarkan seperti yang kita alami sekarang ini ya, di mana walaupun harga utama yang menyebabkan sebelum ini kepada peningkatan harga telah menunjukkan penurunan, tetapi ia tidak semudah itu akan berlaku penurunan kepada harga barang yang berkaitan. Terutamanya kalau kita kata kita lihat harga ayam mentah telah berkurangan, tetapi ia tidak menjanjikan harga makanan masakan di restoran juga mengalami penurunan. Tidak semudah itu ya. Kerana kita memahami bahawa kalau dari segi kalau kita pergi pasar secara mudahnya ya, penjual ayam akan menjual pada harga semasa. Jika pada hari berkenaan harga turun, maka dia akan turunkan harga. Kerana bagi mereka ini, mereka mendapat stok secara harian ya. Tetapi bagi peniaga di luar sana yang di mana sebahagian besar bahan mentah yang diperolehi dalam satu bungkusan, mungkin satu kuantiti yang besar, dan kosnya telah dikeluarkan untuk pembelian kuantiti besar tersebut pada harga tersebut. Dan kalau nak tunggu turun berlaku penurunan pun, kita dapati secara logiknya akan berlaku apabila stok timah tersebut sudah habis ya. Tapi ini perkara yang biasa juga berlaku walaupun stok habis juga. Kemungkinan harga untuk turun pun susah juga. Kalau pengalaman yang lepas seperti mana yang Luqman bangkitkan di awal tadi, harga minyak telah turun kalau berdulu kan, tetapi
harga di luar sana, harga makanan lain tidak, harga barang lain maksud saya tidak turun. Ini adalah situasi yang saya jangkakan akan berterusan dan kita tidak akan dapat melihat situasi yang mana harga akan kembali turun seperti mana 2-3 bulan yang lepas ataupun sebelum musim perayaan yang lepas. Ya. Itu mungkin susah untuk dapat lihat 2-3 bulan ke depan. Kalau berlaku pun mungkin akan berlaku sebahagian barang turun, sebahagian lagi kekal stabil dan kekal stabil, situasi yang akan kita lihat kemungkinan besar akan berlaku. Ya, Prof, kita faham penjelasan berkenaan dengan mungkin ada sekhasnya entiti-entiti besar seperti pasaraya dan sebagainya. Ada juga yang sudah pun berkongsikan kenyataan yang mengatakan bahawa mereka beli stok itu in advance. Mereka beli pada harga yang mungkin 2-3 bulan lepas. Jadi walaupun harga sekarang ini sepatutnya sudah turun, mereka masih lagi kekalkan harga pada paras yang lebih tinggi untuk balik modal dan catat keuntungan berdasarkan harga bahan mentah yang mereka sudah beli 2-3 bulan yang lepas. Jadi akan ambil masa. Stok kali ini habis, beli stok baru dengan harga yang lebih murah, barulah dapat mengenakan harga yang lebih murah untuk pengguna akhir. Seperti kita semua. Tapi seperti yang kita bincang dan Prof sebut start tadi, kita banyak samakan dengan analogi ataupun situasi yang berlaku beberapa tahun lepas. Gemar orang cakap pada ketika itu harga minyak naik, barang naik. Okey. Harga minyak turun, barang tidak turun. Jadi selain daripada penjelasan ini, masih lagi kita jangkakan bahawa ada harga barang yang degil untuk turun. Jadi mengapa? Adakah ianya hanya kerana pencatutan dan ketamakan sebenarnya? Saya tidak menolak kemungkinan tersebut ataupun faktor eksploitasi kepada ke atas pasaran akan berlaku. Maknanya kita tidak dapat dielakkan. Dalam konteks ini kita kena memahami bahawa dia berbalik pada asas ekonomi kita, struktur ekonomi kita yang secara langsungnya ataupun secara nampak dan tak nampaknya adalah yang bersifat monopolistik ni. Kita ada agensi berkenaan yang kita tahu yang melihat kepada isu monopoli ini, tapi itu pun tidak semudah yang kita lakukan. Nak mengubah struktur itu mengambil masa. Jadi itu antara struktur pasaran yang bersifat monopolistik tadi menyebabkan eksploitasi boleh berlaku. Dan kita faham bahawa sepatutnya kalau dari satu sudut ya Luqman, kalau saya pernah menyentuh perkara ini di awal ni juga, yang mana kalau kita nak ada di pihak di Malaysia ni, pihak pengeluar ataupun pihak pihak pengeluar apa semudahnya, mereka ni lebih voice mereka, kesatuan mereka lebih kuat. Tetapi dari segi sudut pengguna, persatuan kita, voice kita mungkin di pengguna ni sangat lemah, boleh kita katakan begitu. Tidak seperti persatuan pengeluar di luar sana. Jadi saya nampak mungkin ada satu fine tuning ataupun enabler ni yang boleh membantu untuk memastikan yang pengeluar ataupun peniaga yang liat nak turunkan harga ni, kita boleh gunakan kuasa penggunaan, kuasa pengguna daripada persatuan pengguna apa semua untuk tak makna tak perlulah tak nak gunakan buat saya tak tahu boykot ke piket ke apa saja kaedah pendidikan yang boleh kita gunakan supaya kita nak memastikan supaya kita tahu harga dah turun, sepatutnya mereka turunkan harga. Itu yang kita mahukan supaya rakyat di luar sana, pengguna di luar sana dapat manfaat dari penurunan tersebut. Jika kita tidak buat sebegitu, maka mereka ini, pengguna ini akan terus terkesan. Okey, Prof, kalau saya mau mainkan peranan devil's advocate di sini, adakah mungkin daya pasaran semula jadi akan menurunkan harga barang? Apa yang saya maksudkan adalah jika kedai A, B dan C memilih untuk mengurangkan harga barang yang mereka jual susulan penurunan harga bahan mentah ini, dan kedai D, E dan F masih lagi mahu mencatut dan mengaut keuntungan berlebihan, boleh selamat untuk kita jangka bahawa pengguna akan lari pergi ke kedai A, B dan C dan D, E, F, sama ada mereka akan gulung tikar atau mereka terpaksa juga menurunkan harga barang. Kerana jika pengguna ada pilihan untuk pergi ke kedai yang lebih murah, mengapa kita pergi ke kedai yang masih lagi mahal? Dan adakah daya itu saja sudah cukup untuk memaksa semua atau kebanyakan penjual menurunkan harga barang mereka? Kalau kita lihat analogi contoh Luqman tu adalah saya nampak pemahaman saya lebih kepada peranan kedai ataupun pihak penjual. Katakan ada A, B, C sanggup kurangkan, D, E, F tak nak sanggup kurangkan. Tetapi kalau kita faham bahawa di kalangan pengeluar ni perkara itu macam
amat jarang kelihatan jika ia berlaku, ABC berlaku, DEF ni akan melakukan sesuatu. Adakah Sesuatu yang atau adakah lebih tinggi kebarang kaliannya ABC akan ikut DEF dan kekalkan harga tinggi? itu lebih realistik Ya. daripada yang mula tadi. Jadi bagi pandangan saya yang lebih mudah adalah di sini pengguna, di pihak pengguna. Kita nak kuasa di pihak pengguna ditingkatkan supaya ABCDEF ni mereka akur dan ikut kepada pasaran. Dan juga kerajaan dalam penguatkuasaan akta anti pencatutan dan sebagainya lah. Ya, betul. Ya, jadi sebelum ini, baru-baru ini juga ada penganalisis ekonomi yang lain juga menjangkakan harga barang akan kekal tinggi, malah mungkin terus meningkat sekurang-kurangnya sehingga awal tahun depan. Adakah Prof merasakan bahawa ramalan ini sedikit dramatik atau realistik? Realistik sehingga tahun depan dan sehingga penghujung tahun ini, dan kemungkinan besar akan membawa kepada tahun depan. Luqman, kalau kita lihat perspektif, kita faham yang kita banyak tahu, kita ni ekonomi yang kecil, Malaysia kita berdagang ekonomi luar, dan kalau kita lihat jangkaan yang dibuat oleh badan-badan dunia, tahun ini ekonomi dunia bertumbuh lebih perlahan berbanding dengan tahun lepas, sekitar 2.9%. Tahun 2003, 2004 dijangkakan ekonomi dunia akan berada paras 3.0. Ini bersandarkan tiga keadaan: pemulihan perang Rusia dan Ukraine yang perlahan, keadaan inflasi yang mendalam, dan juga kos hidup yang menghambat perbelanjaan isi rumah. Jadi maknanya kata situasi yang kita hadapi sekarang ini boleh menjangkaui 2023 dan 2024. Dan sudah tentu perbincangan kita walaupun terfokus setakat ini kepada pengeluar dan ekonomi global dan sebagainya, sudah tentu yang paling penting Prof adalah rakyat. Itu adalah stakeholder yang utama, dan antara kelompok rakyat yang paling lemah, paling terkesan dan terdedah dengan situasi ini, walaupun kenaikan harga sedikit pun mereka sangat terasa, adalah B40 dan juga sebahagian daripada golongan M40. Kita difahamkan Prof dan pasukan baru-baru ini ada turun padang ke PPR dan juga beberapa kawasan di sekitar Lembah Kelang untuk meninjau sendiri dan bertanyakan kepada mereka, membuat sedikit tinjauan dan survei bagaimana kenaikan harga barang ini memberi kesan kepada hidup anda dan bagaimana ia mengubah rutin dan perbelanjaan anda dan sejauh manakah anda terkesan. Kita akan membuat liputan dengan lebih lanjut berkenaan dengan ini, tapi saya mungkin mahu Prof bagikan preview sedikit apa yang Prof dapati daripada tinjauan di saya kira beberapa belas kawasan di Lembah Kelang dan juga PPR. Bagaimana sebenarnya Prof? Kita turun padang selain kita buat berita dan sebagainya, kita turun padang tanya sendiri pada orang yang terkesan. Apa kata mereka, bagaimana mereka perlu ubah hidup mereka? Ya, Luqman, ini itu adalah, ya, abang benar sekali, itu adalah antara usaha sama pihak persatuan kami bersama dengan Esro Awadi juga, dan juga bersama dengan Pusat Kajian Dasar Pasaran Peluang Masa Hadapan UERA, ya. Kami turun pada 23-24 Julai yang lepas. Kami turun ke 27 penempatan, 18 PPR dan 9 bukan PPR, ya. Tujuan kami bukannya kami nak menunjukkan bahawa data-data sedia ada ataupun peranan pihak yang dilakukan oleh pihak kerajaan sekarang tidak memadai. Tidak. Tujuannya kita nak melihat realiti sebenar di luar sana, realiti harian yang dihadapi oleh keadaan kat sana, dan kita cuba untuk menjadi pelengkap kepada dalam membantu pihak kerajaan, terutamanya pasukan jihad menangani inflasi. Dari dapatan kita, Luqman, sedikit ya preview. Sedikit. 8 daripada 10 responden yang kita temui, mereka terkesan daripada akibat situasi kenaikan harga barang dan inflasi pada ketika ini. 79% daripada mereka terjejas adalah B40 dan 21% adalah mereka daripada M40. Dan kalau boleh saya nyatakan di sini, ya, Luqman, kalau kita lihat di UK, kajian yang dibuat yang sama, lebih kurang sama dibuat di UK, setiap satu orang penduduk satu daripada 4 penduduk UK, mereka terpaksa mengurangkan hidangan dan mengikat perut akibat daripada keadaan situasi pada ketika ini. Kita dah lihat bahawa 81% Luqman daripada mereka yang terkesan ni adalah yang terpaksa menggunakan simpanan daripada bulanan mereka untuk meneruskan perbelanjaan hidup. 16.5% terpaksa gunakan wang simpanan mereka di bank, ya, dan 2.2% terpaksa meminjam untuk meneruskan kehidupan. Bagi mereka yang terpaksa menggunakan wang simpanan, Luqman, 40%
terpaksa mengurangkan hidangan dan menyikat perut, 33% daripada mereka terpaksa mengurangkan saiz hidangan. Maksudnya saiz makanan di rumah. Jika sebelum ini contohnya mereka membeli ayam mungkin seekor, jadi sekarang mereka membeli hanya separuh dari sebahagian daripada ayam saja untuk meneruskan kehidupan mereka. Satu keadaan yang bagi pandangan kami agak kritikal di luar sana dan memerlukan intervensi yang lebih inklusif, Luqman, di sini. Kerana sebahagian daripada mereka tidak dapat memperoleh minyak subsidi dan barang-barang lain dengan harga yang lebih murah, dan sebahagian mereka terpaksa bekerja lebih untuk memastikan kelangsungan hidup mereka di luar sana, Luqman. Baik, bagi penjual ataupun kedai di luar sana yang masih lagi memilih untuk mengekalkan harga barang pada paras yang tinggi tanpa sebab munasabah selepas ini, mereka mungkin perlu melihat kepada kajian dan penyelidikan Prof ini, dan kami di Astro Awal ini akan membantu untuk berkongsikannya dengan khalayak ramai. Sebelum ini kita turun padang bawakan Awal ini 7.45 secara langsung dari kawasan banjir di Seri Nanding, di Baling. InsyaAllah fokus minggu depan kami akan turun ke PPR di Serata Ibu Negara untuk membawakan kepada anda suara secara langsung mereka yang paling terkesan dengan kenaikan harga barang ini. Terima kasih Profesor Madya Dr. Yusof Saari. Satu lagi topik ekonomi kita akan bawakan kepada anda selepas ini. Bukan sahaja mengenai bagaimana untuk meneruskan kelangsungan hidup, tapi perkembangan ekonomi dan masyarakat setempat bergerak ke hadapan. Khasnya di kawasan-kawasan yang kurang membangun seperti beberapa kawasan di Sarawak dan juga di Borneo. Susulan lawatan Perdana Menteri ke Sarawak, perasmian PEN Borneo, itu kita akan bawakan selepas ini langsung dari Bumi Kenyalang. Jangan ke mana-mana.